بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Apa khabar para penonton setia? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan, kita rafa'kan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini Tanyalah Ustaz kembali bersiaran secara langsung untuk edisi 27 Februari 2024 bersamaan dengan hari Selasa dan 17 Syaban 1445 Hijri. Dan pagi Selasa kita tidak lengkap jika kita tidak ditemani oleh bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi atau Dr. HD. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr? Alhamdulillah. Ceria seperti selalu. Alhamdulillah. Nak sambut Ramadan ni Dr. Betul. Kita nak cerita kepada para penonton berkenaan dengan ulang kaji Ramadan. Dan Dr. kita mengalu-alukan kepada para penonton untuk bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini menghantarkan, mengajukan soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita ulang kaji Ramadan. Sebagaimana biasa anda boleh ajukan menerusi talian yang tertera di kaca TV anda atau terus sahaja tinggalkan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dan anda juga boleh tonton dan mengikuti kami secara HD di www.tonton.com.my dan siaran pada pagi ini istimewa dibawakan oleh Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Jadi terima kasih kepada Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Dan Fadhil Doktor, bila sebut ulang kaji Ramadan ni banyak benda sebenarnya kita nak cerita kepada para penonton. Dan ada yang dah tunggu tu nak apa screenshot, nak tangkap layar apa dia panggil nota yang disediakan oleh Fadhil Doktor. Nanti kita akan kongsikan. Cuma untuk mukadimah secara khulasah awal tentang ulang kaji Ramadan, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Fadhil Doktor kepada para penonton. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmatnya, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, semoga kita dikurniakan oleh Allah keimanan, ketakwaan dan kita sentiasa mensyukuri atas segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Dai Anas. Subhanallah. Dai Anas ialah baru balik daripada Mekah. Saya tengok dia punya di FB dia. Semoga Allah memberikan kebaikan, ganjaran. Jangan lupa kami di sana doa-doakan kepada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah berikan ganjaran dan yang paling penting adalah para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada pagi ni Dai Anas kan? Kita nak ulang kaji tentang Ramadan. Kalau sebelum daripada ni kita dah ulang kaji tentang qada puasa. Ramai yang masih lagi belum qada puasa, mungkin terlupa, mungkin menangguhkan. Jadi qada puasa ni merupakan satu kefarduan, satu ketuntutan, satu kewajipan yang perlu kita laksanakan bagi mereka yang telah meninggalkan puasa dan boleh digantikan. Kalau kita bincang pada pagi ni, kita nak lebih fokus kepada masalah-masalah ulang kaji tentang isu-isu tentang Ramadan. Mukaddimahnya seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quranul Karim mengenai tujuan berpuasa ini. Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan panggilan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumusiyam, telah ditulis, telah difardukan, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana mereka-mereka yang terdahulu puasa. Kita berhenti sekejap di situ. Maknanya orang dahulu ada tak puasa? Ada.
Tetapi adakah puasa dia pada bulan Ramadan? Tidak. Umat Muhammad, seperti mana di dalam tafsir para alim ulama dan perbahasan ulama, umat Nabi SAW difardukan puasa pada bulan Ramadan. Itu kita dah faham dan kita dah tahu. Adapun umat yang terdahulu, mereka juga berpuasa tetapi tak diletakkan pada bulan Ramadan. Seperti mana juga solat. Sebab tu bila Isra' dan Mi'raj, mereka tanya, ada ke solat? Sebab solat ini difardukan di langit. Ya, ada solat sebelum daripada difardukan. Dan Nabi SAW qiyamul lail. Cumanya difardukan 5 waktu itu yang kita buat sekarang ini di langit. Maknanya penetapan waktu itu. Kalau sebelum daripada ini mungkin malam saja. Begitu juga dengan puasa. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita dah faham, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu mendapat ketakwaan. Perkataan la'allakum ini, semoga kamu mendapat ni, tak semua orang puasa dia dapat. Sebab puasa ni dia kena jaga. Dia bukan jaga menahan lapar dan dahaga, tetapi ada benda yang dia kena jaga, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, pembahagian kategori orang yang berpuasa. Ada yang berpuasa melalui lapar dan dahaga, tapi mata tak puasa, telinga tak puasa. Yang ni ada kategori yang kita akan bahaskan nanti. Dan kata Imam Ali mengenai tentang takwa ini, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalin. Apa dia takwa? Yang Allah sebut ni, kalau kamu betul-betul berpuasa, maka kamu akan mendapat ketakwaan. Sebab tu orang bertakwa, dia puasa. Apa dia ketakwaan? Jadi para penonton boleh tulis. Sebab ini kata Imam Ali, kan, sahabat Nabi SAW, dia kata at-taqwa ni apa? Al-khawfu minal jalin. Takut kepada Allah. Itu dia takut, maknanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amalu bitanzil, dan dia beramal dengan apa yang diturunkan. Satu, dia takut kepada Allah, dia beramal dengan apa yang diturunkan. Wal qana'atul bil qalil, dia rasa serba cukup walaupun sedikit. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rahil, dan dia bersedia untuk menghadapi hari pemergian dia, hari kematiannya. Maknanya kata Imam Ali ada 4. Dia takut kepada Allah, dia beramal dengan apa yang diturunkan, dia rasa serba cukup walaupun sedikit, dan dia bersedia pada hari untuk kematiannya. Maknanya kalau orang ini buat 4 perkara, seperti mana kata Imam Ali, maka takwalah dia. Dan itu ada dalam puasa. Sebab puasa ni sangat special. Allah nak bagi anugerah ketakwaan. Yang paling penting ni esok bila kita dibangkitkan pada hari kiamat, bukan harta, bukan pangkat, bukan jawatan, bukan apa yang kita tinggalkan, tetapi yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaan. Itulah yang akan menjadi mutiara pada hari kiamat nanti. Itu mukaddimahnya dari Anas. Baik, buah daripada puasa itu hasilnya adalah menghasilkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah ada soalan untuk kita raikan pada pagi ini, Fadil Doktor dan juga para penonton. Kita tengok di Facebook ada Adib Aizuddin yang bertanya, Pak Doktor, apakah adab ketika berbuka puasa dan apakah makanan yang sunnah untuk kita makan ketika berbuka puasa seandainya tiada tamar atau kurma? Soalan yang kedua, siapakah yang diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa Ramadan? Dan soalan terakhir, apakah hukum berpuasa bagi wanita yang hamil? Bolehkah wanita makan ubat untuk menahan atau melewatkan haid pada bulan Ramadan? Fadil Doktor. Baik, terima kasih pada saudara Adib Aizuddin. Ada 3 soalan yang besar dan penting. Yang pertama yang menceritakan mengenai tentang adab. Antara adab-adab yang diamalkan ketika berbuka puasa telah disebutkan oleh Nabi SAW. Maknanya adab ini sunnah lah, perkara sunnah. Yang pertama, menyegerakan berpuasa. Dia jangan tunjuk iman dia hebat sangat. Kan, saya ustaz, iman hebat ni saya buka isyak nanti. Lepas tarawih lah. Lepas tarawih. Kita mesti steady. Zaman sekarang ni ujian banyak. Jadi kita buka lepas isyak. Tak boleh. Dia bunyi Allah, bukan tunggu sampai habis azan. Masuk je waktu, terus berbuka. Masuk waktu ni kena pastikan. Kadang-kadang berlaku, kita dah bincang pada minggu lepas,
Bilal pergi azan awal. Cobaan suara 1, 2, 3. Dia buat cobaannya. Kita ingat dia dah azan. Kita pun 3 biji kurma telah nak. Allah Akbar. Kan? Jadi batal. Sebab belum lagi masuk waktu untuk berbuka. Jadi hari ini boleh kita pastikan dengan beberapa kaedah. Kita pastikan dengan takwim. Kita pastikan dengan tengok pula, dengar mungkin radio ataupun di sekeliling kita azan. Tetapi takwim ataupun jam tu mesti pasti. Sebab tu kena tengok 3-4 orang. Dah masuk ke? Dah masuk ke? Yakin baru kita buka puasa. Tengok orang sebelah je. Tengok orang sebelah. Menyegerakan berbuka puasa. Itu nombor 1. Yang kedua, membaca doa. Membaca doa ni dituntut seperti mana yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abi Daud. Kita berdoa berbuka puasa. Walaupun dalam keadaan lapar, jangan lupa berdoa. Yang ketiga, amalkan makanan secara sederhana. Sebab jangan kita terlampau kenyang. Sebab bila kita terlampau kenyang, kata Luqmanul Hakim, "Iza imtala'at al-ma'idah," ketika mana perut kamu penuh, "kharasat al-hikmah wa qa'atil a'dha' anil ibadah," maka terbantutlah hikmah. Tak boleh nak berfikir. Kemudian badan akan bermalas-malasan. Kemudian disebutkan yang keempat, berbuka dengan buah tamar. Tamar yang rutab, tamar kurma muda. Jadi ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau tidak ada kurma, mungkin ada orang yang tak boleh makan kurma, jadi dia berbuka dengan air. Itu merupakan sunnah Nabi SAW. Kemudian disunatkan menjamah makanan yang telah dihidangkan. Sebab kalau dah kita sediakan makanan, kalau sekiranya kita solat rasa tak khusyuk, makan dulu. Tetapi kalau rasa kita nak solat, buka dengan tamar, makanan tu sorokkan dahulu. Simpan dahulu. Dan sunnahnya juga adalah menjamu orang untuk berbuka puasa juga. Ini disebutkan sebagai sunnah. Soalan yang kedua, mengenai siapakah yang diwajibkan ke atasnya untuk berpuasa Ramadan. Sudah pasti dia kena Islam, dia cukup umur, baligh, kemudian berakal, waras, sihat tubuh badannya, bukan sakit yang kritikal, yang tak dapat untuk berpuasa. Kemudian dia kena suci daripada haid dan nifas. Kemudian dia seorang yang bermukim. Sekiranya dia bermusafir, boleh berbuka puasa. Tapi sekiranya dia nak berpuasa juga, tidak jadi masalah. Dan yang terakhir, apakah hukum berpuasa bagi wanita yang hamil? Maka wanita hamil wajib berpuasa. Wajib. Dia bukan saja hamil je. Tak apa Ustaz, saya tak nak berpuasa sebab ada saya hamil. Kan, ada excuse. Dia lihat pada keadaan kondisi wanita itu. Sekiranya wanita itu dinasihati, kamu tak boleh berpuasa oleh doktor yang pakar. Dia tak boleh saja dia suka-suka. Ataupun suami, awak buka je lah puasa. Kan, saya tengok kesian awak. Kesian tak boleh. Dia mesti doktor yang mengesahkan. Doktor kata kalau awak puasa, mungkin akan ada masalah. Jadi, dia boleh berbuka puasa pada ketika itu. Dan sekiranya dia berbuka puasa, ni bagi wanita yang hamil, sekiranya dia berbuka puasa kerana takut kesihatan dirinya, maka dia nanti kena qada sahaja. Tapi sekiranya dia takut diri dan anak, takut anak ni tak makan, kesian anak minta fresh orange ni dalam perut ni, boleh anak tahu, nak boleh tahu. anak order macam-macam ni, kambing golek lah, kan, pada mak nak makan. Jadi kalau sekiranya dia berbuka kerana takut anak, maka dia kena qada puasa dan kena bayar fidyah. Ada beza tu. Takut diri sendiri, qada saja. Takut anak, qada dan bayar fidyah. Berapa hari yang dia berbuka puasa. Itu soalan daripada saudara Adib. Allahu Akbar. Dia ada perbezaan di antara bimbang keselamatan diri dan juga anak. Jadi insya-Allah kita akan mungkin tambahan selepas ini, dan juga banyak lagi perbincangan berkenaan dengan ulang kaji Ramadan ataupun puasa ini kita akan kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Dr. HD, dan berdirinya kami di sini sebagaimana biasa untuk
makluman para penonton, kita masih lagi berbicara Fadil Doktor tentang ulang kaji Ramadan ataupun puasa, dan semakin kita hampir dengan detik-detik Ramadan ni rasa berdebar lah Doktor. Jadi terutamanya orang yang masih ada lagi yang tak ganti puasa tu lagi rasa berdebar. Jadi kena habiskan segera ganti puasa tu. Baik, dan untuk nota kita pada hari ini saya serahkan kepada Al-Fadhil Dr. HD untuk niat puasa, dipersilakan. Baik, terima kasih pada Da'i Anas, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Jangan lupa kongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain. Bukan susah pun, tekan butang share tu. InsyaAllah seramai mungkin yang dapat melihat Tanyalah Ustaz pada pagi ni, mereka juga dapat ganjaran dan pahala, dan kita yang kongsi sudah pasti mendapat ganjaran dan pahala. Kebiasaan bila sampai bulan Ramadan ni, kita akan yang paling mendemar tu puasa tu tak apa lagi. Sebab rata-rata sekarang ni orang pun dah kurang makan. Tetapi yang menjadi persoalannya niat puasa. Niat puasa ni lah yang akan menjadi isu. Ustaz, boleh tak boleh saya kalau terlewat bangun kemudian saya niat itu waktu azan subuh, boleh ataupun tidak? Ataupun soalannya, Ustaz, boleh ke saya kalau sekiranya saya niat sebulan terus, adakah dibenarkan ataupun tidak? Maka kita nak tengok niat puasa, khusus kepada niat puasa sama ada wajib ataupun sunnah. Maka syarat-syarat niat puasa ni ada 3. Yang pertama disebut sebagai al-jazam. Jazam ni berniat dengan bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Maknanya dia nak buat puasa tu. Dia tak boleh dia ragu-ragu tu, dia kata puasa ke tak? Puasa ke tak? Tak boleh. Dia mesti nawaitu shauma ghadin tu ada. Sahaja aku berpuasa esok hari, jazam. Maksudnya esok dia nak berpuasa. Ini nombor 1. Sekiranya dia ragu-ragu, maka kata para alim ulama, niatnya tidak sah. Sebab tu al-jazam ni penting. Kena tetapkan dia nak berpuasa. Itu nombor 1. Dan syarat yang kedua diikuti dengan jazam tadi, at-ta'yin. Maksudnya apa ta'yin? Menentukan jenis puasa. Sama ada dia nak puasa wajib, kita dah bahaskan puasa wajib ni ada banyak. Puasa wajib ada puasa qadha, ada puasa nazar, puasa Ramadan, itu puasa wajib. Wajib maknanya diwajibkan ke atasnya berpuasa. Contohnya Ramadan, wajib dia nak berpuasa. Kena bulan Ramadan ni wajib puasa. Qadha, wajib katanya berpuasa sebab dia berhutang dengan Allah. Puasa nazar, yang mana puasa sunat diwajibkan. Dia tak boleh nazar ni benda yang wajib. Aku bernazar puasa Ramadan kali ni sebulan. Dia tak laku, dia tak jadi. Sebab memang itu adalah wajib. Dia tak boleh mewajibkan benda yang wajib. Dia nak mewajibkan benda yang sunat boleh. Saya minggu depan contohnya bernazar untuk puasa hari Isnin contoh. Maka barulah dibolehkan. Kemudian dia tak boleh nazar benda yang haram. Saya bernazar, saya akan beli arak 5 tong. Contoh, tak boleh. Saya akan main mesin kejap lagi, cuci dia. Tak boleh. Dia benda yang haram untuk dinazarkan tidak jadi. Kemudian dia menentukan juga sunat. Sama ada sunat ni banyaklah. Hari Ashura, 6 hari Rejab, di awal Rejab, Sya'ban, 6 hari di bulan Syawal dan sebagainya. Maka itu disebutkan oleh ulama, dia menentukan. Baik. Yang ketiga, at-tabyid disebut. At-tabyid. Apa maksud at-tabyid? Iaitu menetapkan niat pada malam hari, waktunya adalah selepas tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar sadiq. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sebut malam yujma', sesiapa yang tidak berniat sebelum waktu fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Nabi sebut dalam hadis, dan mazhab Syafi'i mengambil hadis ini menyatakan kena niat setiap hari pada malam hari sebelum terbitnya fajar sadiq. Maknanya sebelum azan subuh lah. Jadi niat ini kalau kita lihat ada perbahasan ulama. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, yang saya tahu ada pandangan ustaz-ustaz kata boleh niat sebulan. Saya tahu dah orang nak tanya. Ada soalan tu. Ada soalan tu. Jadi saya jawab sebab dia berkaitan dengan at-tabyid ini. Kata para alim ulama, dalam mazhab Maliki dibenarkan untuk niat selama sebulan. Sebulan penuh. Sebulan penuh.
kalau sekiranya terputus dalam sebulan tu haid ataupun nifas, adakah niat sebulan tu terputus? Ni dalam mazhab Maliki. Saya ikut mazhab Maliki. Maka kata ulama tidak terputus. Disebabkan keuzuran yang ada. Sebab niat sebulan tiba-tiba puasa 25 hari saja. 5 hari cuti. Jadi kata ulama tidak jadi masalah disebabkan keuzuran. Maknanya dia niat sebulan tidak jadi masalah. Selepas daripada itu kalau dia tak niat pun kerana dia dah niat sebulan dalam mazhab Maliki. Adapun dalam mazhab Syafi'i dia perlu niat pada malam hari, maknanya lepas maghrib dia boleh niat sehinggalah sebelum daripada azan subuh. Cuma ulama kata sekiranya dia nak berhati-hati boleh mengambil pandangan mazhab Maliki. Harus boleh mengambil pandangan supaya berhati-hati. Maknanya bagaimana? Dia niat ni awal-awal nak Ramadan ni, suruh anak, suami, isteri niat puasa. Niat puasa selama sebulan Ramadan. Tetapi mengikut mazhab Syafi'i setiap malam juga perlu niat. Maknanya setiap hari kena perbaharui niat. Perbaharui niat setiap malam sebab kita bergantung ataupun kita mengambil pandangan mazhab Syafi'i dan jumhur. Jadi kata para alim ulama, sekiranya kita terlupa dan niat sebulan tidak jadi masalah kerana kita dah niat sebulan itu tadi. Ada satu cerita sebelum kita nak ambil soalan daripada penonton ni, ada satu cerita. Ada seorang, saya minggu lepas saya dah cerita dah tapi saya suka ulang sebab kadang-kadang dia nampak macam tak logik tapi itulah realitinya. Ada seorang makcik dia telefon, dia kata, "Ustaz, hari ni Ustaz saya tak puasa Ramadan Ustaz." Oh, saya kata kenapa makcik tak puasa Ramadan? Kan? Yalah Ustaz, saya ni lupa nak niat. Jadi saya pun cakap, "Pakcik takkan tak niat kan? Pakcik ada ke?" Dia kata, "Pakcik ada." Pakcik pun lupa niat. Allah Akbar. Kan selalu suami isteri kan sweet. Kan dia niat sama-sama. Terlupa pun sama-sama. Terlupa pun sama-sama. Jadi saya pun cakap, "Makcik sahur tak?" Dia kata, "Makcik sahur." Lepas tu pakcik sahur. Pakcik pun sahur. 2 pinggan dia makan. Ni dia sebut. Lepas tu saya kata, "Makcik sahur sebab apa?" "Nak puasa lah Ustaz." Dia nampak dia. "Nak puasa lah Ustaz." Jadi yang mana tang tak niat tu? Tak niat tu. Sebab dia dah sahur. Sahur pula nak puasa. Jadi tang mana tak niat? "Tak niat Ustaz. Saya tak sebut nawai tu sahur mau sahaja aku berpuasa." Sebab itu lafaz. Lafaz niat. Lafaz niat. Niat ni dalam hati. Kita ni complicated. Kita masalah niat ni memang fail. Lintasan hati. Lintasan hati. Nak puasa esok Ramadan. Cukup. Maknanya ada esok nak puasa, jazam, ta'in, Ramadan. Ramadan tu memang wajib. Dia tak ada Ramadan sunat ni. Kemudian dia dah niat pada sebelum waktu fajar. Cukup. Dia lintas. Bangun sahur ni, kejap lagi nak puasa ni. Itulah niat. Dia tak perlu nawai tu saum Ramadan dengan lagu sekali semua siap. Jadi moga-moga cerita tu mengambil pengajaran kepada kita. Kalau kita sekiranya kita dah niat untuk nak berpuasa, itulah diambil sebagai niat dari Anas. Allahu Akbar. Dia jangan sambil makan tu pejam mata jadi tak ingat apa-apa. Jadi tanya sebab apa makan? Tak tahu, sarapan kot dia kata. Yang tu tak jadi doktor. Tak jadi doktor. Jadi sebab nak puasa boleh. Baik, kita ada soalan Nur Dahlia Biru di Facebook. Doktor, bilakah waktu yang afdal untuk kita berniat puasa Ramadan? Sekiranya terlupa untuk berniat puasa pada malam hari atau waktu sahur, adakah boleh diguna pakai niat yang sebulan Ramadan pada malam pertama? Tadi dah jawab, tak apa. Kita tengok soalan kedua pula. Apakah yang menyebabkan puasa seseorang itu jadi terbatal? Sekiranya terbatal, adakah boleh untuk berbuka, makan atau minum? Dan bagaimana hukum puasa yang terbatal disebabkan melakukan perkara yang diharamkan seperti persetubuhan di siang hari dan murtad, yakni terkeluar daripada Islam. Dan soalan yang ketiga, situasi yang kedua doktor, apakah hukum mandi junub selepas terbit fajar? Dan bilakah waktu yang afdal atau sunat untuk mandi junub sekiranya bersama dengan pasangan pada malam hari di bulan Ramadan? Mohon pencerahan. Ni dah terlajak ni, subuh tinggal pada. Ni wakil soalan, bukan dia lah. Dia tanya mewakili mereka di luar sana doktor. Baik, insya-Allah. Terima kasih kepada Puan Nur Dahlia. Ada 3 soalan. Soalan yang pertama saya tambah sedikit saja lagi. Dia ada perbezaan puasa sunat dengan puasa wajib. Puasa wajib fardu kena niat iaitu pada malam hari, selepas tergelincirnya matahari dan sebelum terbitnya waktu fajar sadiq. Kita dah sebut dah sebelum azan subuh. Itu puasa wajib.
Adapun puasa sunnah pernah Nabi SAW balik. Bila balik Nabi tanya kepada isterinya, ada tak makanan, ada tak apa yang boleh dimakan? Maka kata isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin negara ni, kata isterinya, tidak ada apa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wa ana shaim, aku puasa. Wah, Nabi puasa, dia tak marah pun. Nabi kata Nabi berpuasa. Jadi kata ulama, sekiranya puasa sunat, dia boleh berniat sebelum daripada azan Zuhur. Maknanya kalau duha kejap lagi kita pun marah. Yang sarapan apa pagi ni? Tak ada apa bang. Nak test suami tu. Suami kata tak apa, saya puasa ni. Itu alim tu. Alim tu hebatlah tu. Jadi sekiranya puasa sunat boleh. Adapun puasa wajib tidak dibenarkan. Dan perbahasan yang saya kata setahun itu tadi, sebulan tadi, itu adalah pandangan mazhab Maliki. Cuma kita boleh mengambil pandangan mazhab Maliki untuk niat sebulan, dan kena perbaharui niat pada setiap malam. Sekiranya terlupa, cukup pada yang sebulan kita dah niat tu, kata ulama dibenarkan. Baik, yang kedua, apakah yang menyebabkan puasa seseorang itu jadi terbatal? Sekiranya terbatal, adakah boleh berbuka? Yang ni contohlah, perkara yang membatalkan puasa ni banyak sebenarnya. Makan dengan sengaja, kan, makan dengan sengaja itu yang biasalah. Dia kumur-kumur, kemudian tertelan. Dia tertelan ni, dia sengaja kumur-kumur dan dia telan air tu. Kan, macam tak biasa buat kan. Zaman kanak-kanak kan. Jadi geng plastik hitam, adakah dia dibenarkan untuk makan? Sekiranya contohlah dia tak niat puasa tadi, sepatutnya dia niat pada malam hari, tiba-tiba dia tak niat langsung, sebulan pun dia tak niat, malam hari pun dia tak niat, pagi-pagi, ya Allah Ustaz, saya tak niat langsung. Jadi adakah dia boleh bantai, orang kata nasi kandar? Siap order lagi. Alhamdulillah lah, ni orang kata rezeki Allah kan. Jadi Allah, nasi kandar fresh orange dia makan tu memang melantak. Jadi kata para alim ulama, walaupun dia dah terbatal puasanya, maka dia tak dibenarkan untuk makan. Wajib dia tahan diri. Dia tahan dirinya. Kalau tidak tahan, dia pula pergi pula makan depan orang. Aku tak niat puasa pagi tadi. Aku boleh makan. Sebab dah kalau puasa pun bukan dapat pahala. Tak dibenarkan dan berdosa. Sebab tu kalau orang wanita yang uzur, adakah dia kena tahan? Tak, uzur tidak jadi masalah sebab dia ada uzur syar'i. Dia memang daripada awal dia tak boleh, tetapi makan itu kena beradab, jangan makan depan orang puasa. Kan, suami dia puasa, bang, oh ini saya masak special, tak pernah saya masak ni. Yang ni bang, dajas ayam golek. Dia kata ni sedap bang. Jadi tak boleh, dia kena makan dalam keadaan tersembunyi. Ataupun orang yang bersetubuh dengan isterinya di siang hari, walaupun dah memang terbatal dan dia kenakan kafarah, dia tak boleh makan. Kan lepas-lepas dah bersama dengan isteri, alhamdulillah kita pun minum air bertenaga balik, tak boleh. Dia tak boleh, dia kena tahan diri. Kemudian dia disebutkan bagaimana hukum puasa yang terbatal disebabkan melakukan perkara yang haram, bersetubuh di siang hari. Maka kata para alim ulama, mereka yang bersama dengan isterinya di siang hari, maka hukumnya haram. Dan apa akibat dia? Akibat dia dahsyat. Kena fasiyam syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Makna berturut-turut apa dia? Kalaulah dia dah puasa 59 hari, contohnya puasa 60 hari, 59 hari, tiba-tiba satu hari dia tak puasa, dia kena ulang semula. Ulang balik. Jangan buat pasal. Jadi dia kena pergi dulu puasa mutatabi'an, syahrain mutatabi'an, 2 bulan berturut-turut ni. Dan siapa kena puasa? Suami kena puasa, isteri tidak. Ada orang tanya, sebab apa suami Ustaz? Mana adil? Kita kena keadilan. Puasa yang bersama ni, suami pun terlibat, isteri pun terlibat. Tetapi senjata itu ada pada suami. Jadi suami yang bertanggungjawab, isteri tidak. Jadi yang kena puasa adalah suami. Ataupun kalau dia tak mampu, fa'it'am sittina miskin, dia kena bagi makan 60 orang fakir miskin. Kalau sekiranya dia tak mampu puasa 60, mungkin faktor kesihatan, barulah dia pergi kepada memberi makan 60 orang. Tapi dia kena mula puasa dulu. Dia kena puasa dulu. Dia kena buat dulu. Kalau sekiranya doktor kata, awak saya tengok pun semput, memang tak boleh puasa, gastrik semua siap. Jadi nak puasa macam mana? Ramadan pun tak lengkap. Bantai pula dengan isteri, bersama dengan isteri. Awak ni memang dahsyat, dia kata. Jadi, kena dah tak boleh, tak mampu, barulah pergi kepada 60
60 orang fakir miskin. Kemudian kalau sekiranya dia murtad, kemudian dia masuk balik Islam, maka yang puasa yang ditinggalkan tak perlu qada. Sebab waktu tu nak puasa dia kena Islam. Contoh, na'udzubillah lah, nak Ramadannya dia keluar Islam. Time Ramadan dia jadi perangai macam gitu. Dia jadi perangai. Kena ingat, mati dalam keadaan murtad Allah tak terima. Jadi sebulan tu dia tak puasa sebab dia murtad. Maka lepas Syawal dia masuk Islam balik. Ni contohlah kita ambil. Maka sebulan tu adakah dia kena qada? Maka kata ulama tidak, sebab dia bukan Muslim, bukan Islam. Tetapi dia kena taubatun nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan situasi yang terakhir, yang kedua, apakah hukum mandi junub lepas subuh? Ini pernah berlaku pada Nabi SAW, yang mana Nabi mandi junub selepas daripada azan, dan Nabi mandi kemudian Nabi solat subuh. Maka dibenarkan untuk mandi junub. Bukanlah bererti bersama dengan isteri azan, tak apa bang, dan lagi ni. Tak habis azan lagi. Tak habis azan lagi. Tunggu habis azan baru kita selesai. Tak boleh. Sekiranya dia bersama dengan isteri, minta maaf saya sebut, sekiranya dia bersama dengan isteri, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kalau sekiranya dia tak tahu, dengar, dia kena cabut terus. Dia kena berhenti serta-merta. Dia simpan pedang. Jadi menyebabkan, kata ulama, sekiranya dia nak mandi wajib, dibenarkan untuk mandi wajib, tetapi kena ingat, kadang-kadang ada orang dia tak mandi, kata ustaz, puasa ni tak perlu mandi wajib pun. Sebab puasa syarat dia tidak ada mandi wajib. Jadi dia tinggalkan subuh, ada sampai maghrib baru dia mandi. Zuhur, asar, apa guna puasa sekiranya dia tidak solat? Sebab solat itu tiang agama. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan kepada sahabat kita yang bertanya, walaupun nampak macam kelakar tapi ini hukum, betul. InsyaAllah banyak lagi akan kita kongsikan untuk ulang kaji Ramadan. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tampak indah mentari merah terang ufuk berarak mega, taat beribadah patuhi perintah, puasa membentuk insan bertakwa. Alhamdulillah para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih dan terima kasih untuk kesetiaan anda kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi atau Dr. HD untuk kita meneruskan diskusi dan perbincangan kita untuk topik ulang kaji Ramadan. Jadi rasa letih juga berdiri tadi, lama juga tu kan. Jadi cerita sambil berdiri ni dia lain. Jadi bila dapat duduk ni alhamdulillah nikmat. Dan para penonton, kita nak teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook. Tapi sebelum itu, bagi yang menonton di Facebook, suka untuk kita war-warkan, minta jasa baik, tekan butang share ataupun kongsikan. Semoga kita dapat sama-sama buat ulang kaji Ramadan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia insya-Allah. Baik, kita ada Sahziatul Siddiq Doktor di Facebook. Ramadan adalah bulan menggandakan pelbagai amalan. Soalannya, bagaimanakah bagi yang baru berhijrah ke arah kebaikan dan mualaf yang baru memeluk Islam? Apakah amalan yang utama yang perlu dilakukan pada Ramadan itu agar ianya mencapai kesempurnaan pada bulan Ramadan, Doktor? Baik, terima kasih pada Puan Sahziatul Siddiq atas soalan. Satu soalan yang untuk bagi mereka yang baru masuk Islam, kemudian bagi mereka yang berhijrah, mungkin sebelum daripada ni pernah berpuasa dulu waktu zaman kecil-kecil, kemudian tak puasa disebabkan kawan, kadang-kadang disebabkan pelbagai faktor, kemudian ada keinsafan dia nak berpuasa. Maka kata para alim ulama, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf dan sebagainya, di atasnya dituntut juga untuk berpuasa. Pada sekiranya dalam kesihatan yang baiklah. Kalau sekiranya kesihatan dia tak mengizinkan, doktor kata tak boleh, itu cerita keuzuran yang disebutkan oleh ulama dan kita dah bahaskan. Tetapi apakah yang perlu dilakukan untuk mereka yang baru untuk nak berpuasa dan mereka yang kembali? Jangan tinggalkan sahur. Kerana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, tasahharu
fa inna fis sahur al barakah. Iaitu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian kerana di dalam sahur itu terdapat padanya berkat, barakah. Berkat ini bukan masalah kenyang. Kenyang satu, tetapi berkat ini apa yang kita makan menyebabkan kita boleh beribadah. Itu berkat. Berkat ini bukan, kadang-kadang ada orang faham berkat ni ustaz, anak ramai berkat. Ni berkat ni anak ramai. Sedozen ustaz, anak contohnya. Ataupun harta ni kaya. Ini sebab kehidupan dia berkat. Tidak. Berkat ini apabila kita menggunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Maknanya kalau anak tu soleh-solehah, tu berkat. Kalau harta tu dipulangkan untuk berwakaf, berinfak, bersedekah, itu berkat. Kalau sahur ini dia dapat makan itu, kemudian makanan itu menjadi keberkatan baginya, dia boleh senang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para alim ulama, apa lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan? Maka kata ulama, lazimi membaca Al-Quran. Kerana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Kalau mualaf yang mungkin tak dapat membaca Al-Quran, ataupun sahabat-sahabat yang dah Islam tapi masih lagi tak boleh membaca Al-Quran, membaca Al-Quran ataupun mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan tidak wajib. Saya ulang sekali lagi, kadang-kadang ada orang dia nak khatam juga, dia paksa juga sehingga langgar hukum tajwid, baca kelang kabut. Sebab apa? Dia kata Ramadan kena khatam. Tidak ada satu pun ulama sebut kena khatam dalam bulan Ramadan. Cuma ulama tak sebut, cuma amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ulama-ulama sentiasa mengkhatamkan pada bulan Ramadan. Tapi kalau tak khatam tidak jadi masalah. Dan khatam Al-Quran ini boleh beberapa cara. Yang pertama dengan cara kita membaca Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas kita baca. Ataupun cara yang kedua dengan kita mendengar daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Maknanya kita dengar Al-Quran tu, tak tahu baca, kita dengar. Buka radio, kita ambil Quran, mungkin kita tengok apa yang dibacakan oleh yang qari tu, kita ikut ataupun kita dengar. Maka itu juga telah menyebabkan kita khatam Al-Quran, kata para alim ulama. Sebab tu bulan Ramadan apa amalannya? Baca Quran. Yang ketiga, bersedekah. Kerana Nabi SAW, kita tahu sebelum ni mungkin kita tak puasa, tapi yang mu'alaf tidak jadi masalah. Yang baru nak bertaubat kepada Allah, kerana Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW orang yang paling pemurah, dan bila sampai bulan Ramadan, Nabi lebih pemurah lagi dalam bulan Ramadan. Antara benda yang boleh kita buat, bukan sedekah ni kena duit saja. Bagi buah tamar juga sedekah. Walau bisyakkin tamar, walaupun separuh daripada tamar. Sebab tu saya sebelum nak pergi ke soalan seterusnya, saya suka kongsikan apa yang berlaku di Morocco. Ini satu benda yang boleh kita buat, fenomena ni. Apa dia? Mereka bawa buah kurma. Selalunya mereka akan bawa 3 biji kurma, letak dalam tisu macam tu, atau bekas ke apa, bawa. Sebelum azan maghrib, mereka dah datang ramai-ramai pergi ke masjid, duduk penuh masjid ni macam Jumaat. Kan, ini bukan subuh, maghrib buka. Jadi mereka duduk dalam sah. Kalau kita duduk dekat hidangan tu dah, tengok makanan apa, ini ada mutabak, badak berendam, macam-macam kan. Semua dia nak telan. Tetapi kalau di sana, dia duduk dekat soft. Sebab apa? Sebab doa mustajab ketika itu. Bukan doa makan, tapi doa minta pada Allah. Apa yang berlaku? Bila nak azan, sebelum azan ni, mereka akan buka kurma, bagi orang sebelah, sebiji. Orang sebelah pun bawa 3 biji, ambil kurma, tukar kurma. Saya ada 3 biji, saya bagi da'i sebiji, saya ambil sebiji. Berapa biji kurma kat saya? 3 juga, jangan takut habis. Jadi tukar orang sebelah, tukar. Jadi kurma yang dia bawa ni bukan kurma dia makan kurma orang. Dan dia telah melakukan satu pahala, satu sunnah yang sangat besar, memberi makan kepada orang yang nak berbuka puasa. Ganjarannya apa? Dia akan mendapat pahala yang sama seperti mana orang tu berpuasa. Tanpa dikurangi. Tanpa dikurangi pahala dia. Hebat. Sebab tu
kita kena tukar-tukar kurma. Tapi janganlah bawa kurma yang tak elok tukar. Pergi cari kurma ni ajwa, dia Kita bawa punya kurma meja. yang ulat. Allah. Jadi bawa kurma yang masing-masing yang berkemampuan yang elok lah. Jadi itu antara amalan-amalan yang boleh dilakukan ketika mana sama ada dia mu'alaf ataupun dia baru untuk nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi kalau teringat dekat Masjidil Haram tu dia akan bentang saprah panjang. Betul. Allah kan. Sabit dia pun datang letak makanan kan, insya-Allah. Jadi itu satu kelebihan sebab kalau tak salah dalam hadis digandakan 100,000 kali ganda kelebihan untuk kita berinfak di Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi, doktor berapa? 1,000. 10,000. 10,000, masya-Allah tabarakallah, itu kelebihannya. Baik, apatah lagi dilakukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Seterusnya doktor, kita ada soalan lagi untuk kita raikan di Facebook. Mas Ripah Nur Jama'in yang bertanya, doktor boleh kongsikan perkara-perkara yang sunat, makruh, haram dan yang membatalkan puasa ketika bulan Ramadan? Apakah hikmah dan tujuan pensyariatan puasa? Soalan yang kedua, apakah hukum menggunakan ubat gigi dan siwak ketika siang hari bulan Ramadan? Dan yang ketiga, bagaimanakah untuk menjaga puasa supaya tidak terbatal seandainya seseorang itu berenang atau mandi di dalam kolam ataupun di sungai ketika bulan Ramadan? Mohon pencerahan. Ni menangkap ikan ni kata. Baik, jadi itu ceritanya doktor. Baik, terima kasih pada Puan Mas Rifah. Ada 3 soalan. Hari ini semua 3 soalan. Baik, 3 Subhanallah. soalan. Selagi boleh tanya. Selagi boleh tanya. Sebab kita murajaah. Bolehkah Ustaz kongsikan perkara sunat, makruh ataupun haram? Perkara-perkara sunat kita dah sebutkan tadi. Cuma secara ringkasnya kita bersahur, jangan tinggal. Ini sunnah. Mempercepatkan berbuka puasa. Nombor 2, siapa-siapa yang boleh tulis dekat FB ni bagus. Iaitu bersahur, cepat berbuka puasa. Yang ketiga, i'tikaf. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, khususnya di 10 malam terakhir, i'tikaf. Yang keempat, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Yang kelima, solat tarawih. Sebab solat tarawih ni khas pada bulan Ramadan. Betul. Kan? Bulan Syawal, kita kata, semain tarawih lah. Tak boleh. Dia hanya berada pada bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, perbanyakkan sedekah. Baca Quran. Banyak lagi lah sebenarnya. Tetapi apa saja amalan yang mendatangkan redha Allah, itu adalah merupakan pahala sunat. Perkara yang makruh pula adalah perkara-perkara yang bertentangan dengan yang tadi. Makan banyak, makruh. Kan, makan ni, ya Allah, sampai tercabut kopiah. Sebab terlupa esok ada lagi. Sampai nak rukuk tu sikit. Sebab apa? Takut terkeluar ayam. Terlampau penuh sangat makan. Air 6 jenis. Air 6 jenis. Lepas tu berkumur-kumur yang keterlaluan. Orang berkumur sekali 3 kali je. Dia berkumur 7-6 kali. Sedap pula. Kumur pula dengan air oren. Itu bukan berkumur namanya. Jadi tak boleh. Ataupun menghidu makanan. Ni kadang-kadang isteri masak dia. Sedap. Dia duduk kat tu bawah. Kan? Jadi makruh hukumnya. Kemudian yang ni kena ingat, bercium-ciuman antara suami dan isteri. Yang khususnya muda, sebab ada hadis kalau yang tua ni tak apalah, dia dah biasalah, dia pun tak rasa apa. Tapi yang baru kahwin, nikah di awal Ramadan, mengambil keberkatan Ramadan. Ini kita nikah di awal Jahannam lepas tu cari pasal. Jadi kena ingat, cium sikit, terlajak. Tak apa bang, Allah Maha Pengampun. Mudah benar. Mudah benar. Yang kena puasa suami. Betul. Isteri relax. Saya tak kena, abang yang kena. Abang yang kena. Jadi jangan. Kemudian yang ni ramai orang buat, tidur yang berpanjangan di siang hari. Lepas subuh dia kata, daripada saya mengumpat Ustaz, dari saya kata ke orang, baik saya tidur sampai rapat maghrib. Dapat pahala tidur. Jadi dia tak, ataupun dia bangun saja solat. Solat tidur balik. Jadi itu juga makruh. Sebab puasa ni dia kena menahan lapar dan dahaga, dan dia kena jaga dan melakukan amalan-amalan. Kemudian apa yang membatalkan puasa, yang haram disebutkan makan minum, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Ini semua benda yang haram. Muntah dengan sengaja, korek, kemudian muntah. Kemudian bersetubuh dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Ada tak yang sengaja? Terlupa. Terlupa ataupun mimpi. Suami yang pelik, suami isteri bermimpi bersama. Suami pun mimpi, isteri pun mimpi bersama. Rupanya dua-dua mimpi. Tu tak sengaja, tak apa. Tapi kalau tak apa, boleh lagi ni, dia dah buka mata, tak boleh. Hukum dia tak boleh. Ataupun mengeluarkan air mani. Minta maaf saya sebut yang mengeluarkan air mani sendiri, itu tak boleh, haram.
keluarkan darah haid, keluar darah haid dan nifas, kerana itu batal, ataupun gila ataupun murtad. Ini disebutkan. Kemudian yang kedua, apakah hukum menggunakan ubat gigi dan siwak? Maka kata ulama, menggosok gigi di siang hari dalam bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Tak batal. Tetapi sekiranya dia berlebih-lebihan, kan, ubat gigi sekarang ni ada perisa, strawberry, lemon, orange, yang tu kejap lagi dia tukar-tukar perisa. Jadi kena faham, bau mulut orang yang berpuasa ini baunya adalah misk. Bau dan misk. Dan kejap lagi kita akan sambung soalan daripada sahabat penonton kita. InsyaAllah banyak yang akan kita kongsikan selepas ini. Ulang kaji Ramadan terus kekal bersama Tayana Ustaz, biar tahu jangan keliru. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Kompleks Akademi Al-Bayan. Alhamdulillah, kita telah memasuki 15 yang terakhir untuk menuju bulan Ramadan. Ayo sama-sama kita memberikan infak 71,000 kaki persegi. Kita memerlukan tuan-tuan, puan-puan untuk berinfak, berwakaf bagi melahirkan para dai mu'alaf di Kompleks Tahfiz Dakwah Anak-anak Mualaf yang pertama di Malaysia. Sumbangan tuan-tuan amat kami hargai, dan di sisi Allah akan diberikan kebaikan dan ganjaran, insya-Allah. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah, Tayana Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali kita bersiaran bersama dengan Fadil Dr. HD, Akademi Al-Bayan, iaitu Kompleks Tahfiz Dakwah Anak-anak Mualaf yang pertama seumpamanya di negara kita Malaysia. Dan kita bersama dengan Dr. HD, mungkin boleh ceritakan sedikit perkembangan ataupun program. Tengok video tu, semangat Doktor. Cuba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dai Anas, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok tadi, kita faham bahawa proses pembinaan tu sedang dijalankan. Alhamdulillah. Kita usaha untuk buat yang terbaik. Hasil sumbangan tuan-tuan, puan-puan, kita gunakan dengan penuh amanah. Sebab kita minta kebenaran daripada Kerajaan Negeri Melaka, kita minta kebenaran kutipan daripada Majlis Agama Islam Melaka. Nak buat silibus, kena minta kebenaran daripada Jabatan Agama Islam Melaka, kena laporkan kepada Sahibus Samaha Datuk Mufti Melaka. Dan kita mendapat kelulusan KM, kebenaran merancang, untuk nak membangunkan sebuah kompleks ini. Bukan kita boleh buat, kita ada di sana peraturan-peraturan yang kita kena ikut. Jadi Alhamdulillah, kita buat daripada A to Z. Daripada awal, apabila syaratnya kita kena nak buat itu kena masuk KM, maka Alhamdulillah, setelah kita berbincang dengan berbelas-belas jabatan kerajaan di negeri Melaka dan mendapat kelulusan untuk kita membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, dengan kita menggabungkan 3 budaya yang besar. Memang kita banyak etnik Sabah Sarawak, tetapi kita nak ambil yang paling besar, iaitu budaya Melayu, Cina dan India. Tujuannya adalah, misi kita adalah dakwah, supaya mereka yang datang, mereka boleh nampak kesenian itu. Daripada ruang solat itu sahaja nampak bagaimana umat Islam bersatu padu. Kalau kita lihat kenapa dibina di Melaka, sebab dalam statistik yang kita baca, di Melaka ini kemasukan pada tahun-tahun yang lepas hampir 18 juta orang yang melawat Melaka. Sebab tu Melaka ni Jumaat, Sabtu, Ahad memang jam. Penuh. Dan kita nak tarik 18 juta orang ini, mereka hadir, mereka sama-sama menyaksikan bagaimana kita nak keluarkan mereka yang boleh berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena bina sebuah kompleks untuk yang datang daripada mungkin luar negara, yang mungkin belum Islam, mereka nak kenal tentang Islam. Sebab itu kita usaha untuk nak membangunkan kompleks ini. Jadi kita memerlukan bantuan kawan-kawan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, adik-adik semua,
untuk meletakkan cap jari mereka. Dinamakan ba' basmatak, letak cap jari, tanda kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia bukan kita letak cap jari begitu saja, tetapi dengan sumbangan, dengan hebahan, kita maklumkan, dengan kita hadir ramai daripada Singapura. Alhamdulillah, yang rakyat Malaysia ni jangan kira lah, memang dah sentiasa datang. Singapura ada, selatan Thailand ada, yang Indonesia ada, daripada Brunei ada. Jadi kita buka ruang seluas-luasnya. 71,000 kaki persegi yang kita nak bina bangunan ini, maka satu kaki persegi RM350. Rebut peluang ini, sebab hari tu piling, waktu kita nak buat piling tu ramai yang minta, dah habis. Jadi sekarang ni, ketika ini ada 71,000 kaki persegi. Kalau habis, maknanya kena fasa yang kedua dan fasa yang ketiga. Sebab itu, ayo sama-sama rebut di 15 hari yang terakhir nak masuk bulan Ramadan ni. Dan selepas tu kita nak tingkatkan, kalau kita boleh buat dan kita mulakan buku catatan amalan kita baru tutup. Jadi biar penuh awal-awal ni, muka surat yang pertama, kedua ni penuh dengan kita bersedekah, berimpak, berwakaf. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita juga membuka ruang pengajian secara online percuma, iaitu pengajian Fiqhul Jali dan pengajian Al-Quranul Karim secara percuma. Boleh pergi ke kita punya website ataupun berhubung dengan admin kita untuk mendaftarkan diri. Kena daftar. Dan bila nak masuk Ramadan ni, kita buat combo. Ada combo. Kalau sebelum daripada ni memanglah kita minta untuk nak jual sambal teriak. Kita ada combo, iaitu buku yang kita akan keluarkan tentang solat dan juga buku mengenai tentang Ramadan dan sambal teriak. Ada combo dia. Jadi sebab tu kita hanya ada 1,000 sahaja. Untuk nak menuju Ramadan ni, kita hanya ada 1,000 combo dengan harga RM69. Kalau tidak, harga dia jadi lebih mahal lagi, 80 lebih. Jadi RM69 membeli sambil menderma. Kita nak buat kutipan ni sebab tujuan dia untuk kita menyiapkan komplet tahfiz dakwah anak-anak mualaf. Kalau kita tak buat, kita hanya minta, kita duduk sampai bila kita nak siap. Sebab target kami insya-Allah iaitu 2025, tahun hadapan, hujung tahun, bangunan tu boleh diduduki, selamat untuk diduduki, kita dapat CF, kemudian dapat kebenaran untuk duduk dan boleh hadir beramai-ramai untuk kita tengok penyaksian bagaimana kompleks 3 budaya yang kita bangunkan, hasil sumbangan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa-siapa yang nak beli sambal teriak, dialu-alukan, stok dah datang, jadi boleh berhubung dengan ni, ataupun nak berhubung nak beli combo, ada combo, tulis kat situ combo, insya-Allah seperti mana yang tertera promosi combo Ramadan. Ada buku solat yang baru ni baru, yang sangat senang, yang sangat senang. Ada buku tentang Ramadan dan 3 sambal RM69, harga asal iaitu lebih kurang RM79. Jadi harga combo ni kita nak membantu untuk membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Boleh layari di website kita, boleh tengok, boleh call, dan jangan lupa sedekah subuh, dan jangan lupa hari Jumaat ni nanti ramai-ramai nak bersedekah, berinfak, masuk ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, kerana ia merupakan saham akhirat bagi melahirkan para da'i mu'alaf. Ganjaran dia subhanallah. Mereka yang keluar berdakwah mengislamkan orang, kita mendapat ganjaran mengislamkan orang. Maka jangan lupa bersedekah, berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Allahu Akbar, insya-Allah. Ada orang dia berehat tetapi pahalanya terus mengalir, iaitu mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah banyak lagi akan kita bicarakan. Kita akan tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam.
Alhamdulillah, semakin hampir kita dengan detik Ramadan Al-Mubarak. Kurang lebih beberapa hari sahaja lagi kita akan bertemu dengan bulan yang cukup mulia, bulan yang digelar sebagai Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Barakah, Syahrul Quran, Syahrul Siyam. Banyak nama yang disandarkan kepada bulan Ramadan, walhasil kemuliaan yang ada padanya. Dan Alhamdulillah, kita masih lagi pada membicarakan topik ulang kaji Ramadan bersama dengan Al-Fadhil Dr. HD. Al-Fadhil Ustaz, okey Ustaz? Okay. InsyaAllah kita nak sambung kembali soalan yang diajukan oleh sahabat kita. Tapi sebelum itu, sekali lagi kita war-warkan kepada para penonton yang menonton menerusi Tanyalah Ustaz TV3 di Facebook untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan ramai yang dapat sama-sama ikuti kita untuk ulang kaji Ramadan. Dan Fadhil Doktor, kita ada Mas Ripah Nur Jama'in di Facebook. Untuk soalan yang kedua dan ketiga kita nak raikan kembali. Apakah hukum menggunakan ubat gigi dan siwak ketika siang hari bulan Ramadan? Dan bagaimanakah untuk menjaga puasa supaya tidak terbatal sekiranya seseorang itu berenang atau mandi di dalam kolam ataupun berada di dalam sungai ketika bulan Ramadan? Saya duk terfikir pekerjaan apa yang kena ada dalam kolam kat bulan Ramadan. Baik Doktor, silakan. Baik, terima kasih pada Da'i Anas, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah. Kita sambung daripada soalan Puan Mas Rifah. Soalan yang kedua, menggosok gigi ni tidak membatalkan sekiranya dia tidak melepasi daripada had yang telah ditetapkan. Yeah. Kalau sekiranya dia gosok selalu gigi je lah. Dia tak pernah gosok kerongkong. Gosok kerongkong tu lain macam kan. Jadi dia gosok gigi. Tetapi kalau sekiranya terlebih, kan 5 minit gosok gigi. 5 minit gosok gigi. Kerap semua ya. Jadi dia hukumnya seperti yang kita sebut, berkumur-kumur terlampau banyak, hukumnya makruh juga. Itu disebutkan oleh para alim ulama. Adapun kita yang ketiga tu, menjaga puasa supaya tidak terbatal bagi orang yang mungkin terpaksa dia kena berenang. Mungkin kita ambil abang-abang bomba yang perlu buat penyelamatan ke, kita ambil lah begitu. Kang, orang lemah dia kata saya sedang berpuasa. Jadi macam mana nak selamatkan saya tak boleh terjun, saya tengah puasa. Saya puasa, nanti masuk dalam rongga batal puasa saya. Awak nak tanggung ke? Awak matilah dia kata. Tak adalah sampai macam tu kan. Jadi mungkin pekerjaan dia ada, saya baru ni tengok dekat Selangor tu. Dia pekerjaan dia tangkap ikan. Dia kena, yalah itu cara dia mencari rezeki, dia kena masuk air. Dia tak berenang tapi dia masuk air paras para dada tu, dia cari ikan, cari ketam dan sebagainya, begitulah. Hukum dia sekiranya dia tahu yang air tidak akan masuk ke dalam rongga. Rongga terbuka ni jalan depan, jalan belakang lah. Kalau mulut tak ada orang berenang buka mulut, telinga ni tak masuk, maka tidak membatalkan. Dia yakin lah, dia kena tahu bahawa tak masuk. Kalau sekiranya dia tahu boleh masuk air ke dalam rongga-rongga terbuka, kata para alim ulama, maka ia adalah batal. Kan jalan belakang ataupun jalan depan. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Tetapi kalau sekiranya dia buat tu dalam keadaan tidak akan masuk dan terpaksa, tidak jadi masalah. Maknanya dia itu pekerjaan dia. Tapi kalau sekiranya dia saja-saja time Ramadan lah, dia nak berenang lah, nak buat aktiviti air lah kan. Jadi hukumnya makruh. Walaupun tak masuk dalam rongga, walaupun tak batal, tapi hukumnya makruh. Sebab tu ulama sebut tengok pada keadaan dia. Kalau masuk, maka batal. Kalau sekiranya dah memang pekerjaan dia untuk nak kena masuk dalam air, tidak jadi masalah. Tapi pastikan tidak masuk ke dalam rongga, jalan depan ataupun jalan belakang. Tetapi kalau saja-saja, memang dia tahu tak masuk, tapi saja, bukan pekerjaan dia saja, dia nak berendam, maka hukumnya adalah makruh, kata para alim ulama. Ini seperti mana yang disebutkan soalan daripada Puan Mas Rifah. Baik, sedikit Doktor berkenaan dengan galakkan kepada anak-anak untuk berpuasa. Sedari umur berapa? Sedikit pencerahan daripada Doktor. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok had umur untuk budak-budak solat ni 7 tahun tu kita dah suruh. Kan diminta oleh Nabi SAW untuk ajarkan anak pada umur 7.
Bila sampai umur 10 tahun, kalau dia tak solat, maka boleh rotan dia. Tetapi puasa ini tidak disebutkan oleh para alim ulama. Tetapi dikiaskan, diambil kalau solat disuruh pada umur 7 tahun, untuk mereka ni solat adalah merupakan tiang agama, maka sudah pasti puasa juga boleh diminta untuk anak-anak ni berpuasa. Iaitu berpuasa walaupun tak sampai lagi akil baligh, tapi suruh mereka berpuasa. Dan ulama meletakkan beberapa perkara untuk menggalakkan anak berpuasa. Satu, berikan kepadanya ganjaran. Abang kalau puasa, hari satu hari RM1. Kan, satu hari RM1. Dia pun kira, 30 hari RM30. Wow. Kan. Jadi yang dah dewasa ni tak perlulah. Kan, isteri cakap suami, abang kalau puasa sehari 100 saya bagi. Tu tak perlulah sebab dia dah tua bangka dah. Dah tua dah. Dah besar. Tapi anak-anak ni nak menggalakkan. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab. Maknanya berikan ganjaran. Memanglah puasa ni kerana Allah, tetapi nak menggalakkan dia. Ataupun disebut puasa kait. Puasa jahit. Dia memanglah tak sah. Puasa daripada subuh sampai zuhur. Contohnya, mak tak mampulah, puasa sedikit lagi. Tapi kalau dah tak mampu, jangan paksa sehingga menyebabkan anak ni mudarat. Sehingga ada pernah berlaku sampai air dalam badan ni kering. Sebab anak ni, yelah, dia kan aktiviti dia tak macam kita. Kita dah macam cicak mati dah duduk puasa ni, tak bergerak, lepek je kan. Tapi anak ni dia kejap, dia panjat sana, berpeluh sana, sehingga habis air dalam badan. Jadi kena tahu juga, kata ulama, puasa jahit ni, puasa kejap, esok puasa lagi separuh, esok puasa. Memanglah tidak sah, sebab puasa ni kena bermula daripada waktu subuh sampai waktu maghrib. Itu puasa yang diterima. Tetapi untuk latihan, tambah sejam, akhirnya sampai maghrib, waktu maghrib. Yang ketiga, ini berdasarkan hadis Nabi SAW, bagaimana para sahabat bila anak-anak ni dia ajar berpuasa. Bila anak-anak ni meminta makanan, maka mereka akan berikan permainan. Berikan supaya mereka lupa tentang kelaparan. Anak ni kalau ada main, kan, dia leka lah, dia lupalah. Kita keluarkanlah puzzle ke, kita main dengan dia. Helikopter ke, kan, Thundercat ke apa yang pedang ke. Apa sahajalah yang kita rasa dia akan menjadi leka sehingga dia lupa tentang makanan. Jadi itu yang dilakukan oleh para sahabat untuk melatih anaknya. Dan saya rasa kena latih anak ni, dan kena lihat juga pada kondisi anak. Tak semua anak ni sama, tetapi melatih itu menyebabkan mereka ini akan boleh berpuasa selama 1 bulan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi satu panduan kepada kita. Sebenarnya banyak hukum hakam yang berkait dengan bulan kaji Ramadan ni yang perlu kita bincangkan. Cuma mungkin masa agak terbatas. Kita nak raikan lagi, Fadil Doktor, soalan daripada sahabat Facebook kita, Kak Ju Zabidi, yang bertanya, adakah menjadi satu kesalahan sekiranya umat Islam apabila hampir tibanya bulan Ramadan, mereka lebih memfokuskan kepada sambutan berbanding persediaan? Masjid-masjid mula dihiasi dengan lampu yang berwarna-warni. Tapak bazar akan disediakan di seluruh pelosok negeri, dan restoran ternama dan hotel mula mempromosikan program berbuka puasa. Mohon pencerahan, Doktor. Baik. Panas soalannya. Terima kasih pada Kak Ju Zabidi. Satu soalan yang saya rasakan memang menarik. Di luar daripada kotak bila kita sebut tentang hukum hakam. Tetapi yang menjadi persoalannya bila ialah hotel-hotel mula buat buffet sana, buffet sini, masjid. Sebenarnya kita kena faham. Satu, masjid-masjid ni bila dia pasang lampu-lampu, untuk nak menghidupkan Ramadan itu, tak salah. Syiar Ramadan. Kerana syiar Ramadan ni perlu kita pertingkatkan. Maknanya kesedaran. Kalau di Morocco, saya duduk Morocco 10 tahun, bila waktu sahur, dia akan pergi dekat lorong-lorong rumah ni, dia akan kejutkan bangun sahur. Dia tak pakai mic macam yang saya tengok tu. Sahur dia jerit kat negara seberang itu. Kan, sahur jerit. Kalau di Morocco ni dia akan gunakan macam drum tu, dia ada drum ni, tapi dengan bermuzik yang sedap lah. Kan kita pun ngantuk-ngantuk tu, boleh bangun, jadi balik bangun.
Jadi dia menggunakan kaedah-kaedah yang pelbagai untuk nak mengejutkan orang sahur ni, pelbagai kaedah. Dan masjid-masjid dihias supaya orang nampak laluan ke masjid. Kan kalau dulu masjid ni mungkin buka lampu utama saja, yang ni terang benderang. Sebab apa? Pelita. Bukan sebab malaikat nak landing. Malam 7 likur. Ni malaikat nak landing mana ni, biar dia nampak rumah kita. Dah. Tetapi nak menghidupkan suasana. Sebab suasana ni penting. Betul. Bila nampak ramai orang pergi ni, orang berjalan kaki pergi, suasana tu akan menyebabkan kita, ya betul, kalau kita solat kerana suasana, solat kita ni kualitinya dipersoalkan, diperhatikan. Tetapi paling kurang mengajak hati-hati supaya bila dia pergi, mungkin di sana kita kena niat ikhlas kerana Allah. Jadi tidak jadi masalah. Untuk masjid-masjid, untuk nak mewarna-warnikan, untuk supaya mengajak orang dan menimbulkan suasana, inilah Ramadan. Tidak jadi masalah. Cuma yang menjadi masalah buffet ni. Ada buffet ni, makanan buffet dia tak salah, tetapi buffet ni, apa maksud buffet Daik Anas? Buffet ni ada orang sebut makan apa sahaja. Sebenarnya itu bukan buffet. Buffet ni makan sehingga toke tu bankrupt. Tu buffet. Itu baru buffet. Itu buffet. Baru menepati visi. Menepati visi. Kalau kita bayar 100, makan RM20. Rugi. Tak berbaloi. Tak berbaloi. 100 bayar 1000 punya makan tu. Dia telan semua. Orang bercakap boleh saka ke kaki makan. Kaki makan. Ni siap dah ada blacklist, nama blacklist. Dia ni kalau datang cari jangan bagi masuk. Bankrupt aku. Jadi kena 10 orang macam ni tutup. Sebab tu buffet ni dia boleh menyebabkan, sebenarnya buffet ni tak perlu pun kita ni kena faham makan ini pada kadarnya saja. Banyak makan menyebabkan, kata Luqmanul Hakim, akan terbantutlah anggota badan kita bermalas-malasan dalam ibadah. Sebab tu kalau kita tengok orang nak sembahyang tarawih, dia 2 rakaat yang awal tu dia steady lagi. Imam Allah, dia pun Allah, steady. Imam takbir, dia takbir. Masuk rakaat yang ke seterusnya, dah rakaat yang dah 2 rakaat selesai, tambah lagi 2 rakaat, dia lambat sedikit. Imam Allahu Akbar, dia okey, dia pun tak Allah Akbar. Masuk yang rakaat yang ke-6. Kan 2 dah habis. Imam takbir Allahu Akbar. Dia kata alah baru Fatihah. Momentum tu dah lambat. Momentum dah. Sebab apa? Perut kenyang macam ulang sawa, dah kenyang. Duduk pula cari tiang. Kan? Tak apa, baru Fatihah dia kata. Imam baca surah, alah baru surah, ini satu muka surat. Imam rukuk je, Allah, dia terus rukuk. Pandai dia nak juri masa. Dia kata, alah, rukuk dengan imam dapat 1 rakaat. Jadi sebab apa? Sebab berlebihan makanan. Sebab tu makan pada kadar, sudah pasti peniaga ni, itulah masa Ramadan ni, minta maaf sedikit, panjang sedikit, sebab penting. Ada orang suka masuk Ramadan, ada beberapa sebab. Bila kita tanya, Ramadan datang suka? Sebab apa? Sebab boleh makan free. 30 hari duduk masjid, makan free, tak perlu masak, kan? Sahur pun dekat masjid, alhamdulillah. Ada orang yang suka sebab apa? Sebab boleh amal ibadat. Ada orang yang suka Ramadan sebab apa? Boleh berniaga. Waktu tu jual lah apa, kan? Air, apa jenis air pun kita campur ini, buat, semua laku habis. Dengan balang-balang. Dengan balang-balang orang beli. Jadi buatlah nama pelik-pelik. Sebab tu tidak jadi masalah, dan memang menjadi fitrah manusia untuk makan, tapi kadar makan tu perlu sedikit. Wallahualam. Allahu Akbar. Dan selepas ini kita nak tengok sedikit golongan yang diharuskan berbuka atau meninggalkan puasa. InsyaAllah kita akan kongsikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, berkatilah bagi kami Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Amin, insya-Allah. Itulah doa yang selalu kita bacakan bila mana tibanya bulan Sya'ban dan semakin hampir kita ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil
Al-Fadhil Dr. HD untuk kita meneruskan diskusi perbincangan kita untuk siaran Tanyalah Ustaz pada pagi ini, ulang kaji Ramadan. Dan terima kasih kepada seluruh para penonton Tanyalah Ustaz yang sudi menghantarkan, mengajukan soalan dan juga kemusykilan. Mudah-mudahan terjawab dan juga kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Doktor. Dan tadi Doktor, sebelum kita nak berehat, ada soalan ataupun kemusykilan yang berkaitan dengan golongan yang diharuskan berbuka atau meninggalkan puasa. Doktor, sedikit pencerahan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dayana, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa golongan yang dibenarkan untuk berbuka puasa sekiranya mereka mahu berbuka. Tetapi sekiranya mereka nak teruskan berpuasa itu adalah lebih baik seperti mana dalam Al-Quranul Karim. Antaranya mereka yang bermusafir. Bila disebut sebagai musafir, maka di sana kategori musafir itu dia kena lengkap. Apa dia syarat musafir? Dia mesti melebihi 81 km. Maksudnya 81 km ke atas dibenarkan untuk mereka berniat untuk nak bermusafir lah. Kemudian yang kedua, bermusafir itu dalam keadaan yang dibenarkan, bukan benda yang perkara diharamkan. Pergi musafir untuk nak beli nombor. Contoh nombor bukan nombor telefon, nombor ekor. Nombor yang haram. Yang haram tak dibenarkan. Walaupun 80, 90 dia kata, lebih tak boleh. Sebab haram. Yang ketiga, dia mesti daripada titik A ke titik B. Maksudnya daripada mana pun, daripada sini ke sini mesti 81. Dia tak boleh pusing tanpa niat. Jadi dia mesti daripada titik. Kalau daripada rumah, dia nak pergi, contoh rumah dia Kuala Lumpur, nak pergi Perlis, maka lebih, maka baru boleh. Titik A di mana dia, nak ke titik B mesti 81 km, begitulah. Destinasi yang jelas lah. Destinasi yang jelas. Dia tak boleh pusing dekat Shah Alam saja, pusing. Alhamdulillah dah 81 km. Sebab dia bawa hailing. Tak boleh. Jadi kalau mereka yang disebutkan sebagai musafir dibolehkan, tetapi nak puasa tidak jadi masalah. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, dia bukan pergi mana pun, dia kapal terbang, kelas A lagi, kan kelas yang memang kelas depan sekali, dia duduk je, ada TV semua ada. Jadi apa yang letih? Tak, musafir saja dibenarkan. Letih, tak letih ni cerita nombor 3, nombor 4, tapi musafir saja dibenarkan. Yang kedua adalah orang yang sakit. Sakit yang dia memerlukan ubat. Contohnya sakit dia, sakit hati tali rai. Saya sakit hati, geram betul dengan suami. Boleh buka puasa dah Ustaz? Tak boleh. Dia sakit yang memerlukan kepada ubat. Contohnya doktor kata, awak kena makan ubat ni pukul 10 pagi. Jangan skip. Dia muda lagi, tapi dia kena makan ubat. Mungkin. Jadi sakit yang sedemikian, nasihat doktor, maka dia boleh berbuka dan dia boleh kena gantikan pada hari yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang tua yang tidak boleh sembuh. Maksudnya dia sakit yang berpanjangan, memang dia tua, uzur dia tak larat dan sebagainya. Mungkin yang kalau tadi gastrik yang sangat teruk. Jadi mereka ni dibenarkan untuk berbuka puasa. Yang keempat, wanita yang hamil sekiranya takut akan kesihatan dia ataupun takut akan kesihatan anak. Jadi mereka juga boleh berbuka puasa. Yang kelima adalah wanita yang menyusukan anaknya. Mungkin dia takut dirinya, takut kalau susu anak dia rasa kering badan dia. Rasa nanti pitam lah apa, dia takut diri dia. Maka dia nanti kena qada balik puasa itu tanpa fidyah. Tapi kalau dia takut anak ni, yalah anak kalau nak susu ni mesti fresh. Kena makan, minum semua. Dia kata dia ingat macam tu. Jadi takut anak susu tak cukup. Jadi bila dia takut saja anak, maka dia kena qada, dia dah boleh berbuka. Dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Sama macam yang mengandung tadilah. Kemudian kata para alim ulama, wanita yang sedang haid, itu tak boleh puasalah, ataupun nifas. Jadi mereka-mereka ini diberikan rukhsah, disebutkan untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau yang macam yang musafir, kemudian yang sakit, kalau sekiranya dia boleh berpuasa, maka teruskan berpuasa. Tapi ada pun haid ataupun nifas yang tak, memang dah tak boleh berpuasa, maka dia tak perlu berpuasa. Orang yang bekerja berat, doktor, sedikit tambahan. Ya, yang bekerja berat, memang ada pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kena bergantung kepada kerja berat. Kadang-kadang semua orang rasa kerja berat. Jadi da'i pun kerja berat juga. Nak kena duduk depan TV ni, sakit pinggang. Rasa kerja berat dah. Jadi kerja berat yang menggunakan tenaga di bawah matahari. Macam contohnya mereka yang kontraktor, buruh
buruh-buruh yang mungkin memerlukan yang buat nak buat kaca tu dengan api yang sangat kena minum air dan sebagainya. Mungkin di situ kalau sekiranya dia tak mampu, maka dibenarkan untuk nak dia berbuka. Tetapi sekiranya dia mampu untuk berpuasa, maka berpuasa itu lebih baik untuk dia. Ini kepada kategori orang yang kerja berat yang boleh memudaratkan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab dan juga menjadi satu rujukan kepada kita untuk kita mengambil peduli tentang perkara yang berkaitan dengan Ramadan, ulang kaji Ramadan. Kita teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat Facebook kita, Dr. Sal Rasid Cik Ci. Bagaimanakah caranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga tabi'in melakukan persediaan seawal 6 bulan sebelum menjelangnya Ramadan? Soalan yang kedua, persiapan kita yang bagaimanakah yang terbaik sebagai pecutan terakhir sebelum menjelangnya Ramadan nanti, Doktor? Baik, terima kasih pada Sai Rasid Cik Ci. Kan? Dua soalan, iaitu bagaimana para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat persediaan 6 bulan. Memang terdapat di dalam kata-kata para alim ulama, para sahabat ini merindui Ramadan. Sebab apa? Sebab Ramadan ini adalah bulan yang disebutkan sebagai bulan keampunan. Futihat abwabul jannah, bulan yang dibuka pintu syurga seluas-luasnya. 7 pintu syurga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup serapat-rapat pintu neraka. Mana ada bulan lain? Bulan Ramadan lah bulan syurga dibuka, bulan yang mana pintu neraka ditutup. Wasufida asyayatin, dan digari, dibelenggu syaitan-syaitan ini. Sebab tu syaitan pun pelik kadang-kadang. Dia yang tak puasa dia salahkan, ni semua hasutan syaitan. Kan syaitan pun kata, aku tak hasut, aku kena gari. Kau yang syaitan kata, contohnya kan. Jadi kadang-kadang kita salahkan syaitan. Jadi sebenarnya diri sendiri yang ada bisikan-bisikan yang syaitan telah bisik, dia buat jahat. Sebab tu kata para alim ulama, mereka sebenarnya doa 6 bulan ni supaya sampai dalam bulan Ramadan, sebab bulan keampunan. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha ketika mana tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar, apa yang aku nak minta? Nabi tak suruh minta kalau boleh minta supaya Allah bagi harta, bagi kesihatan, tak. Nabi kata apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya ya Allah, Engkau ni adalah karimun, Kau ni mulia ya Allah, afun, Kau ni maha pengampun, tuhibbul afwa, cintakan kepada keampunan, fa'fu anni. Keampunan Allah tu paling penting dalam bulan Ramadan. Kalau Allah keluar Ramadan Allah tak ampun, maka seperti mana dalam hadis, celakalah dia. Allah. Ini disebutkan dalam hadis. Keampunan, Allah bagi keampunan, memang Allah buka keampunan, dan Allah maha pengampun pada bulan Ramadan ni. Allah nak ampunkan semua manusia, tiba-tiba dia tak dapat keampunan, maka rugi dia. Sebab tu para sahabat ni doa, ya Allah aku nak keampunan ni, sebab takut mungkin ada dosa-dosa. Dan persediaan mereka bukan saja berdoa, mereka dah mula membaca Al-Quran. Disebutkan oleh para alim ulama seperti mana para sahabat ni bila sampai bulan Ramadan, khususnya bulan Syakban, mereka dah mula ulang kaji Al-Quran, sebab nak menghatamkan, nak membaca. Mereka ni hafal Quran, ulang kaji Al-Quran supaya dalam bulan Ramadan itu mereka dapat khatam Al-Quranul Karim. Dan yang terakhirnya, selepas habis 6 bulan itu, mereka doa 6 bulan pula untuk mereka diterima amal ibadat yang mereka lakukan dalam bulan Ramadan. Dan sedikit pesanan, kita bukanlah beribadat pada bulan Ramadan saja. Kalau kita beribadat pada bulan Ramadan, maka Ramadan ini akan meninggalkan kita. Betul. Tapi kita beribadat kepada Allah, buatlah kerana Allah, tingkatkan amalan supaya kita dapat menampung dia punya, orang kata, charge tu, boleh kita pergi sehingga 11 bulan selepas daripada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Sedar tak sedar para penonton, galik dengar tentang ulang kaji Ramadan, kita telah pun sampai, Doktor, ke penghujung siaran. Dan jadi kita minta Fadil Doktor tutup dengan sedikit doa ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan padamu ya Allah. Ya Allah, kepada Engkau kami meminta, kepada Engkau kami memohon. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, kepada Engkau kami sandarkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa ibu bapa kami ya Allah.
rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon padamu ya Allah. Kami bermunajat ya Allah, penuh rendah diri ya Allah, kerana Engkau sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan dunia dan juga akhirat kami. Jadikanlah diri kami, anak-anak kami, zuriat yang soleh solehah serta mendirikan solat. Ya Allah, basahkanlah lidah kami sentiasa berzikir kepadamu ya Allah. Amin, ya Allah. Jadikanlah hati kami sentiasa penuh ikhlas kerana-Mu ya Allah. Amin, ya Allah. Jadikanlah tubuh badan kami sentiasa melakukan amal kebajikan kepadamu ya Allah. Amin, ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam kebaikan, janganlah Kau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempatkanlah kami untuk masuk dalam bulan Ramadan. Amin, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa dalam bulan Ramadan. Jadikanlah kami ya Allah supaya kami dapat melakukan ibadah sepenuhnya dalam bulan Ramadan. Izinkan keampunan-Mu ke atas kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Amin. Berikanlah kami kefahaman pada pagi ini ya Allah. Berikanlah kepada kami semua ya Allah keampunan dan kerahmatan-Mu ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Dr. HD dan juga seluruh para penonton. Semoga apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli